Kalau tak boleh jadi Nabi Muhammad, biar aku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, ya Khalil Ibrahim, engkau Nabi dan juga engkau ada umat. Dia juga Nabi, dia ada umat. Oh, tak dapat. Kali kedua minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, izinkan aku, namaku disebut oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa ajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Tahiyatan mubarakatan, tahiyatan wa salama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita pada malam pada petang ini, asbab daripada kita berkumpul di Taman Laman Nurani, Madrasah An-Nabawiyah Lidirasatil Islamiyah Pulau Tawar. Tadi Maulana kata sekarang ni kita berada dalam pandemik Covid, tapi sebab masuk dekat kawasan Pulau Tawar ni ditawarkan segala virus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita dengan antibody, antibody kerohanian, antibody kasih sayang, sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu hadis qudsi, disebutkan di dalam kitab Hidayatus Salikin, ulama besar tanah Melayu, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Asyahid fi sabilillah. Beliau syahid, dikatakan kepala beliau putus dalam perang Kedah tu. Bukan perang Kedah lawan Siam. Kepalanya putus. Itu ulama pejuang, ulama pahlawan. Jadi sebab itu kita lihat bagaimana di dalam kitab tersebut disebut ana jalisun indaman zakarani, aku bersama orang yang menyebut namaku. Tadi Maulana sebut kita duduk di dalam satu majlis, yang mana dimaksudkan dalam majlis tersebut fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatilah aku, aku akan ingat kamu semua. La syak, tidak ragu-ragu lagi kita yang duduk dalam pertemuan kita, dalam pengajian ilmu ataupun dalam majlis taklim ataupun dalam pertemuan bayan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita sebagaimana kita mencintai majlis-majlis seumpama ini. Sebut tadi idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ada satu riwayat lagi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Lepas tu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dia riyadul jannah itu? Nabi kata hilaqiz zikir, ataupun majalisut ta'lim. Jadi apa yang kita buat, tuan-tuan duduk ni semua, ini adalah di antara makna, iaitu kita berada di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak masuk taman syurga di dunia, macam mana nak dapat taman syurga di akhirat? Kalau kita tak rasa seronok, al-unus billah, kita dalam keseronokan untuk menghadiri hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada cucunda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali Zainal Abidin, sahibus sajjad, dikatakan tiap malam 1000 rakaat. Allahu akbar. 1000 rakaat tiap-tiap malam, 1000 rakaat untuk tahajud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia nak solat, sebelum dia nak menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wajahnya tergayar, wajahnya berubah macam pucat lesi. Lalu orang bertanya, ya imam, kenapa wajah
baina yaday man ana aqum. Baina yaday man ana aqum. Aku nak berada di hadapan siapa? Kalau ikut mazhab fahaman al-sunnah wal jamaah, dalam ilmu tauhid al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, kita tak boleh nak sifatkan maknanya Allah Subhanahu taala berada di tempat. Tapi nak merasakan bagaimana hati itu hadir di dalam hadratul nabawiyah, hadratul uluhiyah. Kita ini berada di dalam majlis yang mana yang murakibnya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ni berapa ramai orang takut bila bawa kereta laju. Saya lah bawa kereta laju. Kamera AEC tu AES tu kan. Kita pun perlahan terus. Ini murakibnya Allah Subhanahu wa taala, yang mencatatnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hafazah catat apa yang kita ada di dalam majlis ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana ustaz tadi pagi tadi subuh Ustaz Abdul Hayy sebut, ghudwatun fi sabilillah aw rawha khairum minad dunya wa ma fiha. Berpagi-pagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di Hadramaut ada pengajian ilmu lepas asar. Diambil daripada hadis ni. Sebab rawhah adalah pengajian lepas asar. Pengajian lepas asar macam kita ini juga. Maknanya kita berada khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada bumi dan seisinya. Subhanallah. Apa lagi kita nak? Yalah, memang kat sini ada orang businessman. Ini, tapi ini lebih besar daripada segala-galanya, daripada bumi dan seisinya. Sama juga dengan solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat subuh. Rakaatil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh lebih baik daripada bumi dan seisinya. Subhanallah. Ini untungnya jadi orang Islam. Allah Subhanahu wa taala ajar kita, maknanya kita ada perasaan untuk merebut pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana disebut oleh Maulana tadi, macam ragut kambing ragut rumput. Jadi kita sebenarnya sekarang ni sedang merebut, meraih pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ada satu kisah yang diajar oleh guru kami di Hadramaut, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibnu Syakhwar bin Salim bin Salim qadasa ruha wa sarah. Beliau pernah mengatakan di dalam ada seorang, dia nak berdakwah, dia nak mengajak manusia kepada Allah dan Rasul, tapi dia itu hamu dakwah dia lebih besar daripada perkataan yang dia nak sampaikan. Maknanya fikir atas umat lebih tinggi daripada apa yang nak disampaikan. Sebab dia kata, ma indi syai' ana ba'atakalam. Aku nak cakap apa? Nak cerita tentang apa tentang dakwah ni? Siapa aku dengan dakwah? Maknanya dia rasa kerdilnya, dia rasa lemahnya, dia rasa hinanya di hadapan Allah Rabbul Jalil. Maka dia rasa dia tak mampu, tak layak untuk bercakap. Tapi subhanallah, ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang boleh. Kalau Allah nak beri hidayah, tak ada siapa yang boleh nak menghalangnya. Laula hadanallah mahtadaina. Kalaulah tidak kerana hidayah daripada Allah, kita tidak akan dapat petunjuk dan hidayah. Seperti mana hari ni, saya pun tak tahu, itu saya punya founder bidai yang kata, jom Ustaz kita pergi tempat Maulana Helmi. Memanglah kami pernah bersama dalam majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada ulama Melayu, Tuan Guru Syekh Hafiz Al-Jandrami. Di sana saya diajar, dididik untuk kita berhubung silaturahim di antara satu sama lain. Walaupun yang ini belajar Yaman, yang ini belajar South Africa, yang ini belajar pondok, kita kena itulah di ummatun wahidah, umat yang satu. Kita hari ini perlukan kekuatan umat yang satu tadi. La taqul wala fulan wala alan. Jangan cakap ini kumpulan ini. Yang penting manhaj kita, kita punya matlamat satu. Kita nak mengajak manusia kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika mana beliau nak sampaikan, sebelum nak bercakap lagi, nak khutbah lagi, Maulana, beliau memandang sebelah kanan, lalu maknanya pandangan tu pandangan rohani, pandangan nabawiyah, pandangan mustafawiyah, pandangan Rasulullah SAW. Macam mana Nabi pandang umatnya, maka dipandang daripada kanan,
Tengok semua. Hanya tengok. Tak cakap apa-apa. Pandang saja. Itu pandang hamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni kita nak bawa manusia supaya ingat apa yang dirisaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang difikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi, petang, siang, malam Nabi fikir atas umat. Subhanallah. Kita sepatutnya sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dah Allah beri special hadiah yang besar umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu nak jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi nak jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tak dapat. Tengok macam mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam riwayat ketika mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berjalan. Ini disebutkan asbabun nuzul, bagaimana selawat kepada Nabi Muhammad dan selawat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu ketika mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lalu tengok dekat bukit. Sini ada gua kata. Ada gua. Lalu ternampak cahaya. Nabi Ibrahim naik atas sama-sama tengok ada orang ibadah. Ibadah non-stop. Tak berhenti. Lalu ketika mana duduk sebelah, dia tengok, oh ini luar biasa punya ibadah. Tak berhenti. Akhirnya dia dapat peluang. Kata, kenapa kamu ni ibadah terus? Dia kata, aku telah mendengar dalam maknanya kutubus sabiqah, iaitu kitab-kitab yang terdahulu, mengatakan akan datang nanti umat Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman yang menguntungkan umatnya. Umatnya akan masuk syurga dahulu sebelum umat terdahulu. Aku nak jadi umatnya. Maka Nabi Allah Ibrahim dengar, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, izinkan aku jadi Nabi Muhammad. Allah kata, ya Ibrahim, ya Khalil Ibrahim alaihi salam, engkau Nabi dan dia juga Nabi. Tak dapat, tak peluang. Minta dengan Allah SWT, ya Allah, kalau tak boleh jadi Nabi Muhammad, biar aku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila minta, Allah kata, ya Khalil Ibrahim, wahai pilihanku Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, engkau Nabi dan juga engkau ada umat. Dia juga Nabi, dia ada umat. Tak dapat. Kali kedua minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, izinkan aku, namaku disebut oleh umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salat kita. Kita sebut namanya. Nabi Allah Ibrahim minta daripada dulu lagi, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi luar biasa, Allah SWT lebih mengetahui sebelum Nabi Allah Ibrahim tahu. Ya Ibrahim, sebenarnya cucumu ialah Muhammad bin Abdullah. Nabi Allah Ibrahim cucunya Nabi Muhammad, maknanya keturunannya Nabi Allah daripada Ismail, jalur Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Allah Ishak, banyaknya ke Bani Israel. Nabi Bani Israel, Nabi Ishak. Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kalau kita baca keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan baca dia punya sanad. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudrika bin Khudaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, yantahi nasabuhu syarif ila Khalil Ibrahim alaihi salam, Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Itu Nabi Muhammad SAW punya keturunan. Yang minta dulu Nabi Allah Ibrahim AS. Subhanallah. Ma afdalul mudabbir. Ma afdalul khaliq. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui apa yang berlaku pada hari ini. Allah tahu apa yang berlaku sekarang ini. Allah tahu apa yang berlaku sebelum. Allah SWT lebih mengetahui apa yang akan berlaku akan datang. Tapi bagaimana cara kita nak menghadapi apa yang akan berlaku di hadapan? Kita kena cari ramai umat Nabi SAW kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tugas kita. Ini tanggungjawab kita. Hamun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pemuda tadi yang asal mungkin dia ada satu, sama ada dia ulama, tapi ulama dia rasa macam tak layak dirinya untuk bercakap di hadapan orang ramai, hanya memandang daripada sebelah kanan, pandang semua sampai kiri,
kemudian pandang ke depan, kullu yabkun, bakak, semuanya menangis. Sebab sirrul asrar, rahsia mu'alliqun qulub ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah campak sampai kepada semua yang hadir di hadapannya, walau tak cakap apa-apa pun. Sebab tu dakwah ni bukan macam betul apa Maulana kata. Dakwah ni bukan hanya sekadar pendakwah ustaz, asatizah, tidak. Tetapi bukan maksud maknanya menyerahkan, oh apa nak jadi, semua jadi pendakwah, tidak. At-ta'lim mesti penting. Menuntut ilmu. Macam mana kalau kita berdakwah, orang tanya bab tayamum pun entahlah, khilaf, fiha khilaf. Ada khilaf. Itu yang berlaku. Ada seorang anak kepada seorang ulama besar, hebat ulama itu. Yauminal ayam, satu hari ulama tu demam, tak sihat. Lalu ayahnya kata, kau gantikan abah lah. Gantikan abah. Yang si anak pun kata, mana abah, ini abah punya majlis taklim besar, ramai orang hadir, uluf, milian hadir macam ni, tiba-tiba saya nak gantikan. Engkau punya wajah dengan aku lebih kurang sama je, orang tak dapat nak cam. Okey, pakai mama serban, lebih kurang besar macam ayah dia juga, pakai masuk. Jadi bila dia, okey baik. Tapi kalau orang tanya, abah punya pengajian mesti ada soalan. Allah, abah kata, dalam pengajian ilmu Islam, dia mesti jawapan dia ada khilaf. Ada khilaf, fi qaulain. Fi ba'duhum yasir, ba'duhum la yasir. Ba'duhum yaqbal, ba'duhum la yaqbal. Okey, baik. Jadi dia pun masuk, datang. Agak lewat juga, tapi semua penuntut ilmu semua dah ada. Jadi bila dia sampai, okey, duduk. Lepas tu sampai keluar masalah. Orang tanya soalan, fihi qaulain. Dua pendapat. Ada yang kata boleh, ada yang tak boleh. Jadi ada yang macam, ini macam lain juga. Dia kata, ya Syekh, afillahi syak? Afillahi syak? Adakah pada Allah itu ada keraguan? Apa dia jawab? Adakah pada Allah itu ada keraguan? Dia pun cakap, fi qaulain. Fi wajhain. Ada dua wajah. Orang kata, ya salam, ini pada Allah pun ada dua wajah. Ini maknanya gambaran nak menunjukkan bukan senang hanya nak pakai serban, hanya nak pakai naam sunnah. Tapi sunnah yang sebenar adalah sunnah hamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikirkan apa yang Nabi suka. Apa yang Nabi suka kita bawa. Apa yang Nabi ni, mungkin ini kalau ulama di Hadramaut, Maulana, ini ada seorang ulama besar namanya Allahyarham Habib Salim Asy-Syatiri. Anak muridnya tak boleh pakai serban, dia ribat tarim. Ribat tarim, ribat yang lebih kurang 100 tahun. Jadi ribat tu dah lama 1000 tahun. Jadi ribat tu, anak murid yang nak pakai serban, beliau akan tanya soalan-soalan fiqh. Kalau tak dapat, dia kata nanti dulu, pakai kopiah pun dah cukup. Pakai kopiah dah cukup. Ini terus-terus pakai serban, kadang-kadang mahkota ulama. Kan kalau raja ada crown dia, ada dia punya mahkota, ulama ni mahkota dia. Sebab tu serban ni bukannya boleh mudah-mudah. Kalau Al-Fakir tengok guru hamba Saidina Umar takkan masuk ke dalam toilet dengan pakai serban. Beliau akan ada satu lagi kofiah, tapi kofiah tu pun khas untuk tak pakai dengan serban. Maknanya nak menunjukkan beza di antara pakai kofiah dengan serban. Sebab ini serban kita bawa semayang, tiba-tiba kita nak masuk toilet pakai serban. Jadi ini adalah ukuran orang kul hal yastawi allazina la ya'lamuna wal ladzina kul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Sebab tu Maulana Helmi pandai, dia baik punya cilok. Dia cilok saya 2 kali. Sudahlah, satu ini ramai lagi kan. Tapi dia kata, ini ustaz dah sampai sini kongsi ilmu. Al-Fakir pun memikirkan kongsi ilmu saja. Ada seorang orang nak berdakwah, dia dihantar ke tempat yang bukan bahasa dia. Bukan bahasa dia. Jadi dia pun sampai. Ini tengok uslub dakwah tu, maknanya dakwah ni bukannya dia yang penting dia ada rasa
nak mengajak manusia kepada Allah dan Rasul, dan hatinya perlu khalis lillah. Perlu bersih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita memikirkan lepas ni apa nak dapat, apa nak ni, kan macam kita duduk, mana tahu tiba-tiba ada lembu datang, makan lembu, daging lembu, makan daging kambing. Ini Maulana pun tak tahu. Tiba-tiba sampai. Ini semua izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila dia nak berdakwah, dia minta 3 perkataan. Macam dia duduk sini, dia tanya. Dia mungkin ada seorang, ataupun dia buat isyarat. Dia tunjuk macam ladang. Kan? Kalau dalam bahasa Arab, ladang tu bustan. Bustan. Okey, bustan ladang. Okey, dia ada satu perkataan Nabi Muhammad. Lepas tu dia tanya lagi. Fire, terbakar. Mukhtarib. Lalu dia sebut 3 patah je. Ini bukan bayan taklim semua. Sebut 3 patah je. Dia sebut bahasa tadi, bustan maknanya ladang ataupun kebun. Nabi Muhammad terbakar. 3 je. Kebun Nabi Muhammad terbakar. Yang depan menangis sungguh-sungguh. Kebun Nabi Muhammad terbakar. Cuba masuk seorang-seorang dalam hati. Kebun Nabi Muhammad terbakar. Apa yang anda fikirkan? Kebun Nabi Muhammad terbakar. Kenapa setiap orang yang duduk depan tu boleh mengalir air mata? Sebab masing-masing memikirkan kebun Nabi Muhammad maknanya khazanah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Adab Nabi Muhammad hilang dah. Mana manusia hari ini guna akhlak Nabi Muhammad SAW, adab Nabi Muhammad. Mungkin ada yang menang, aku ada anak perempuan, tapi anak perempuan aku macam mana? Maknanya apa yang disebahkan. Sebab tu kita tengok, inilah majlis yang ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dahulu, insya-Allah ini pengakhir kita punya perkongsian. Nabi Muhammad SAW ketika mana masuk dulu, maknanya zaman Nabi dengan para sahabat, Nabi tak ada kata, hari ni saya nak buka kitab fiqh, ataupun kitab tauhid. Mana ada? Nabi Muhammad SAW itulah tauhid. Nabi Muhammad SAW itulah fiqh. Nabi Muhammad SAW itulah akhlak. Yang hari ini kita belajar tasawuf. Nabi Muhammad SAW itulah sirah Nabi SAW. Tapi bila Nabi SAW duduk dengan para sahabat Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW cukup mudah mengalir air mata. Sebab perasaan Nabi SAW tu sampai pada para sahabat Nabi SAW. Tapi hari ini minta maaf cakap, berapa banyak pendakwah, berapa banyak mutakallim, berapa banyak orang yang bayan, berapa banyak orang, tapi kita hanya dapat macam tengok wayang TV je. Apa yang perasaan kita? Maknanya siapa kita? Sebab tu yang paling penting, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga dengan pandangan Allah kepada kekasihnya junjungan besar Nabi Muhammad SAW, Allah campakkan pada hati kita semua. Mudah-mudahan setiap orang yang ada dalam pertemuan petang ini, semuanya bawa balik ke rumah semua hamun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fikir apa yang dipikir oleh Nabi SAW, bawa apa yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW, tunjukkan kepada masyarakat, tunjukkan kepada contoh yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Kita ni semua objek saja, kita semua adalah gambaran saja. Tapi kalau kita bawa kepada siapa yang ada kawan-kawan daripada non-Muslim, tunjukkan siapa Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ada orang-orang yang kasar, orang yang bengis, orang-orang yang cukup senang marah, bawa akhlak Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kulu hudu, kulu akan tenang, semua akan tenang. Tengok Nabi SAW. Ini kuda yang liar, kuda ke unta tengah tengah buas, tengah liar dalam kandang. Ya, tuan punya unta tadi pun tak dapat nak settlekan. Tapi Nabi Muhammad SAW kata, kenapa? Apa jadi? Ya Rasulullah, itu saya punya tunggangan ini, kuda unta ni sedang buas, Nabi kata iftah, buka. Ya Rasulullah SAW, macam mana nak buka bangsal ni? Kalau buka dia keluar. Nabi kata buka. Jadi bila buka saja, ini disebut dalam kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab mengenai khususiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita mempelajari sirah Nabi,
Kalau boleh cuba cari. InsyaAllah kami di dalam bidai program madrasah digital ni, sebenarnya yang kami duduk dengan Maulana ni semua, kita nak, ialah zaman sekarang kita tak tahu apa yang akan berlaku, tapi belajar ilmu agama wajib, kena terus. Jadi belajar Nabi SAW ada 3 tentang Nabi yang paling penting. Pertama, sirah Nabi SAW. Yang kedua, syama'il Nabi SAW, kepribadian baginda Rasulullah SAW. Macam mana Nabi SAW makan, macam mana Nabi SAW tidur, macam mana Nabi, yang tadi kita dengar adab-adab tu. Itu kalau kita boleh kaitkan dengan bagaimana Nabi SAW, maka kita akan rasa hidup adab tersebut. Adab yang kita belajar, kalau kita belajar sekali akhlak Nabi SAW, adab Nabi SAW, kita akan nampak adab tu hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, khususiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Nabi SAW tiada bayang, kerana Nabi itu sudah cahaya. Cantik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam nurun ala nur. Nabi SAW cahaya. Sebab tu tak ada bayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mana Rasulullah SAW turun buka, tak buka, tapi Nabi kata buka. Lalu bila buka je, barakal jamal. Terus unta yang garang tadi ataupun yang liar tadi terus tenang. Itu sampai yang tuan dia pun kata, aku sendiri tuan pun tak boleh nak menundukkan dia. Jadi akhirnya Rasulullah SAW datang. Subhanallah, tengok Nabi dengan binatang pun Nabi berakhlak. Nabi datang, lalu Nabi belai. Nabi belai binatang tersebut. Akhirnya binatang tadi terus macam sesuatu membisikkan kepada Nabi SAW. Datang dekat Nabi SAW. Macam dia mengadu kepada Nabi SAW. Apa dia mengadu? Lepas dia Nabi buat, tapi Nabi manjakan dia. Nabi belai dia, belai. Habis dia Nabi buat, mana tuan tadi? Oh, ini itab. Kena. Sebab itu dalam dakwah kadang-kadang kena tegur dengan keras juga, sebab orang tak faham-faham. Macam kita lah, kalau kita tengok orang dekat, orang yang jalan perlahan jalan, tiba-tiba kata ada lopak. Ada lopak. Dia kata, ada lopak. Itu tak betul namanya, kan? Tapi tiba-tiba di jalan-jalan, tiba-tiba dah nak masuk dalam longkang. Macam tu. Kita kata, woi, longkang. Baru dia tu. Macam tu juga dakwah. Kalau kita tapi ada kalanya kita kena tunjukkan yang kita adalah yang berhak di dalam menyampaikan. Kita adalah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala turunkan kasih sayang Allah Subhanahu Taala dengan menyebut nama kekasih Allah Subhanahu Taala, junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hati kita semua ada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW hayyun fi qulubina. Mudah-mudahan kita keluar daripada majlis yang menyebut Nabi SAW. Tu majlis maulid. Majlis maulid yang antum semua tengok, tuan-tuan semua tengok, majlis qasidah, selawat ni. Sebenarnya majlis itu nak bawa perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada sejarah apa pada ni untuk ditunjukkan. Tengok sahabat Nabi SAW, ini pun khususiah juga. Disebutkan dalam kitab Muhammad SAW Insanul Kamil, karangan Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Ibn Abbas Al-Maliki, qadasa ruha wa sirrah, seorang ulama besar Mekah Al-Mukarramah. Sanad ulama ini banyak sampai ke tanah Melayu. Banyak tuan-tuan guru ulama daripada mungkin ulama di Pasir Tumbuh, ulama di Fatani, kebanyakannya sanadnya sampai ke ulama-ulama Mekah. Di dalamnya sebut dalam satu majlis yang ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat balik, mana ada torchlight, lampu tak ada. Maka mereka keluarkan tongkat masing-masing. Tongkat, sebab duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya Nabi pindah kepada orang yang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar bawa tongkat. Bawa tongkat jadi torchlight. Ya salam. Bawa kawan tadi kata tak apalah, saya ada lampu ni. Oh okey, bawa berjalan sama. Dalam perjalanan sampai dekat satu sempang, seorang ke kanan, seorang ke kiri. Apa jadi? Kata hulurkan tongkatmu. Kita sama-sama. Cip. Ada cas, sama-sama cas. Lepas tu dua-dua ada cahaya. Dua-dua jalan dengan cahaya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita hadir dalam majlis ini, hadir dalam pertemuan ini, hadir dalam camp ini, hadir dalam khuruj dakwah ini. Mudah-mudahan hamun Nabi SAW kita bawa sekali. Mudah-mudahan cinta Nabi SAW kita bawa sekali. Mudah-mudahan Allah satukan hati umat Islam dengan pertemuan kita hari ini. Asbab pertemuan kita, asbab duduk kita, Allah angkat musibah, malapetaka, bencana, wabak, penyakit yang ada pada hari ini. Jangan kata ragu-ragu.
Ya, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah wabak akan hilang dengan sebab cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Pandanglah kami semua ya Allah yang berada di tempat ini ya Allah, yang berada di masjid ini ya Allah, berada di rumah Allah ini ya Allah, yang dahulunya ada para alim ulama, dahulunya ada para pejuang yang duduk di sini, roh mat kilau. Kami mohon kepadamu ya Allah, campahkan siraman rohani kepada pejuang mat kilau, roh mat kilau. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya minta ampunan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan kita sangka kalau kita dakwah begitu saja itu orang suka ya. Pokoknya nombor satu, Allah suka. People appreciate kalau kita correct their mistake. People menghargai kalau kita dapat memperbaiki mereka, meningkatkan mereka. Dan itulah yang selamat sebetulnya. Walaupun mungkin perkaranya itu tidak sehaluan dengan yang umum ada sekarang ini.